بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أما بعد, kita menggunakan sebuah buku hadis yang bertajuk Hadis 40, amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Dalam buku ni, Syekh Dr. Iyadah Ibn Ayyub himpunkan 40 hadis Nabi, kesemuanya amalan-amalan yang simple, amalan-amalan yang kecil, tetapi pahalanya sangatlah besar, yang menandakan bahawa Allah suka siapa yang beramal dengan amalan itu, dan Allah redha dengan orang yang beramal dengan amalan-amalan itu, yang mana kesemua amalan-amalan itu datang daripada mulut wakil Allah di atas muka bumi ini, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Kita sampai pada muka surat 138, hadis yang ke-35, berkata Syekh Khairun Nizam bin Mat Husain, penterjemah kitab ini, tajuk hadis 35 ialah mendoakan kebaikan seseorang tanpa pengetahuan orang itu. Bismillah, Masya Allah. Yang ni, hadis ni antara yang saya sangat suka dan saya nampak kesannya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Iaitu, tuan-tuan, tempat mustajab ada banyak belas tempat. Antara yang sangat mustajab ialah apabila satu orang itu dia mendoakan orang Islam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An Saffan wa huwa ibn Abdullah ibn Saffan wa kanat tahtahu ad-Darda. قالت قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم. قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. Terjemahan hadis. Hadis ni hadis sahih. Kita tengok apa terjemahan dia. Daripada Safwan, beliau adalah anak lelaki Abdullah bin Safwan. Maksudnya nama lelaki ni Safwan bin Abdullah bin Safwan. Di bawah tanggungjawab Safwan adalah isteri beliau yang bernama Darda. Safwan ini berkahwin dengan satu orang wanita yang bernama Darda, yang merupakan anak perempuan kepada seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang selalu kita sebut Abu Darda. Maknanya Safwan ni menantu. Safwan ni menantu kepada Abu Darda dan Ummu Darda. Isteri Safwan bernama Ad-Darda. Okey, selesai. Safwan berkata, saya telah tiba di Syam, lalu saya telah mendatangi rumah Abu Darda. Maksudnya rumah pak mentua dan mak mentua saya.
Namun saya tidak mendapati beliau ada di rumah. Pak mentua tak ada. Saya hanya telah mendapati Sayyidatina Ummu Darda, mak mentua. Lalu beliau telah berkata, lalu mak mentua pun kata kat menantu ni, Safwan, nak pergi haji ke tahun ni? Saya terjemah bahasa kita sedap sikit noh. Bahasa terjemahan Syekh Hairul Nizam ni pun bahasa yang sangat baik dan betul terjemahan dia. Cuma nak menghayati sikit, kita kena bagi bahasa kita sikit lah, bahasa penggunaan kita. Dengan kata nak pergi haji tahun ni, mak mentua tanya menantu tadi, Safwan. Menantu tu pun jawab, Sayyidina Safwan jawab, ya. Kemudian mak mentua tu kata apa? Tuan-tuan tengok nah, keluarga berilmu, keluarga beriman. Mak mentua ni nama Ummu Darda. Ummu Darda tidak popular seperti suaminya, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan sangat popular. Bila kita sebut hadis diriwayatkan oleh Abu Darda, sahabat bernama Abu Darda. Jadi si isteri ni walaupun tidak popular, tetapi dia juga seorang yang berilmu. Bila dia dengar kata menantu dia nak pergi haji, dia kata aturidul hajjal am? Bukankah nak pergi haji tahun ni? Menantu jawab, ya. Mak dia kata, berdoalah kepada Allah untuk kami. Ini satu adat yang sangat baik. Bila kita jumpa orang soleh, atau kita berada ketika mana hujan lebat, ataupun kita duduk di tempat-tempat yang mustajab doa, ataupun kita jumpa orang yang musafir, minta untuk dia doakan kepada kita. Nah, ini satu sunnah yang baik, yang waktu kami belajar dulu, kami nampak para ulama dan para penuntut ilmu agama di Syria dahulu sangat menghidupkan benda ni. Ja'ili, dia kata, sebelum berpisah dia akan kata la tansani bid-du'a. Kalau ramai la tansawni bid-du'a, ataupun da'watukum ya syekh, da'watukum, maksudnya doa, dia suruh doa selalu. Jadi dulu kita tak faham kenapa Syekh sendiri kita pilawat dia bila nak balik apa semua, subhanakallahumma bihamdika apa semua, dia akan kata da'watuka. Dia kata ud'ullaha li bi khair. Kita pelik, ulama besar ni suruh kita doa kat dia. Dia hanya minta doa. Tak pernah minta duit, tak pernah minta apa-apa, dia hanya minta doa. Masya-Allah. Rupanya itu adalah satu sunnah yang saya harap orang Malaysia dapat hidupkan sunnah ni antara satu sama lain, iaitu memintakan orang lain mendoakan kita, tak kiralah siapa sahaja, di mana sahaja, terutamanya pada tempat-tempat yang mustajab doa, terutamanya ketika musafir. Dan banyak lagi lah tempat-tempat yang mustajab doa. Jadi si mak mentua ni kata, berdoalah kepada Allah untuk kami dengan kebaikan, kerana sesungguhnya, tengok keluar ilmu daripada mulut mak mentua. Mak mentua hari ni keluar apa daripada mulut? Kalau berhimpun dengan menantu, keluar apa? Pakat-pakat muhasabah. Saya tak mau sebut lah. Mak mentua zaman Nabi jumpa menantu, ibu mertua ni. Dia kata doa untuk kami kebaikan, sebab Rasulullah SAW satu ketika dahulu pernah bersabda, doa seseorang lelaki Muslim, lelaki atau perempuan tak kisah, doa seseorang Muslim untuk saudaranya tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Ini perkataan Rasulullah. Bila Nabi sebut, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Apabila satu orang Islam, dia doa satu orang yang lain, dia berdoa, dia kata, wahai Allah, murahkanlah rezeki dia. Wahai Allah, bimbinglah dia ke jalan hidayahmu, wahai Allah. Dan kadang lelaki tu tak tahu pun. Lelaki yang kita doakan tu dia tak tahu. Yang tu sangat tajam. Betul tuan-tuan, sangat tajam. Kenapa tuan-tuan doa satu orang kepada orang yang lain sangat tajam dan sangat di oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dimakbulkan oleh Allah? Sebab manusia ni dia payah nak berdoa ke orang lain. Manusia dia lebih suka dan sayang diri dia.
Sebab tu yang dia fikir gaji dia, rumah dia, anak aku, rumah aku, gaji aku, pangkat aku, keluarga aku, kereta aku, bonus aku. Wahai Allah, kayakanlah aku. Wahai Allah, sihatkanlah aku. Manusia, dia sangat suka dan sayang diri dia sendiri. Dia susah nak berdoa ke orang. No? Tapi malam ni, tuan-tuan dengar hadis ni, insya-Allah tuan-tuan akan berdoa ke orang lain dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan tuan-tuan akan dapat. Tuan-tuan akan dapat insya-Allah doa tersebut. Nampak orang sakit, kita tak kenal pun orang tu. Ya Allah, makcik tu sakit. Nampak macam sakit, ya Allah makcik tu. Wahai Allah, sihatkan makcik tu. Wahai Allah, sembuhkanlah penyakit makcik tu. Nah. Kita akan sentiasa kerap berdoa kepada Allah untuk orang lain. Sebab Nabi sebut satu doa seseorang kepada orang lain sangat mustajab. Terutamanya bila orang tu tak tahu pun kita berdoa kat dia. Bukan umum kat orang tau. Maksudnya kita macam sedekah rahsia lah. Sedekah yang tidak diketahui oleh orang. Itu sangat tajam untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang orang lain tak tahu. Ataupun doa yang orang lain tak tahu. Bukan dia minta pun. Bukan dia duk merayu kita berdoa. Yang tu, Masya Allah, seronok doa tu. Di sisi kepala setiap orang yang berdoa ada seorang malaikat yang diwakilkan oleh Allah. Yang dilantik dan dihantar oleh Allah. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat yang Allah cipta khas, Allah tugaskan khas untuk duduk di kepala satu orang Islam yang lain apabila satu orang Islam sanggup untuk mendoakan orang lain tanpa pengetahuan orang yang didoakan itu, sama ada dia kenal ataupun tak kenal, maka malaikat itu akan kata, Ya Allah, perkenankan doa lelaki ini. Ya Allah, berikan apa yang dia minta untuk orang lain. Itulah rahsianya. Kenapa sunnah ini sangat dihidupkan walaupun selepas 1400 tahun. Waktu saya belajar dulu, saya keheranan melihat para masyayikh indama taqa ba'dhum bi ba'd, ketika mana mereka berjumpa di antara satu sama lain, bila nak berpisah tu kita tengok saling minta doa antara satu sama lain. Ataupun dia akan pesan, jangan lupa doa nanti malam, jangan lupa berdoa nanti bila-bila untuk aku. Masya Allah. Ini asas daripada sunnah yang dihidupkan oleh mereka. Dan benda tu sangat jarang lah di Malaysia ni. Sangat jarang suasana itu dihidupkan, sangat jarang. Maka umat Nabi Muhammad yang dirahmati Allah sekalian, yang ramai malam ni, umat Nabi Muhammad sekalian, hidupkanlah sunnah ini. Ketahuilah, Allah menciptakan satu kumpulan malaikat yang tugas mereka khusus untuk mengaminkan doa satu orang kepada orang lain dengan berkata, wahai Allah, perkenankanlah doa dia ni. Wahai Allah, berikanlah juga benda apa yang dia minta. Itu rahsia kenapa ada orang dia sangat bahagia, sebab dia tak boleh tengok orang susah. Dia sentiasa doa, wahai Allah, gembirakanlah orang tu. Wahai Allah, sembuhkanlah pakcik ni. Wahai Allah, luahkanlah rezeki yang halal untuk keluarga ni. Nampak susah mereka, wahai Allah. Dia doa tu, dia tak mengharapkan apa-apa dan dia tak dapat apa, tuan. Dia tidak mendapat apa-apa. Dia tak dapat apa pun. Dunia, di segi dunia. Tetapi di sisi Allah rupanya ada malaikat yang berkata amin. Dan malaikat tu kata, wahai Allah, bagi kat dia juga benda macam ni. Jadi para ulama kata, permintaan itu adalah permintaan yang mustajab. Amin daripada malaikat itu adalah amin yang sangat mustajab. Kerana malaikat tidak ditolak doa mereka. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Jalla Jalaluh. La ilaha illallah.